Okey, saya rasa tanpa buang masa, saya nak perkenalkan kita punya speaker pada malam ini iaitu Dr. Amir. Beliau memang bukan calang-calang, memang dikenali ramai dan beliau ada orang kata memang graduate apa orang kata doktor lah, bukan doktor falsafah ke, doktor apa ke, PhD ke. Beliau memang seorang doktor perubatan. Dan beliau kata ada lesen MR dan beliau juga merupakan full time trader dan katanya lepas ni nak buka klinik pula. Kata memang macam-macam lah. Beliau memang aktif dalam beliau punya community dan insyaallah kita akan sama-sama mendoakan kita punya sesi pada malam ni berjalan lancar. Sebelum tu saya nak check, Dr. Amir ada situ tak, doktor? Tes, ada? Okey, alhamdulillah terbaik. Okey, ada. So saya rasa saya serahkan majlis kepada Dr. Amir untuk orang kata sesi tersebut. Dipersilakan. Selamat malam semua. Terima kasih untuk yang join sesi kita pada hari ini. Dah lama tak bercakap depan laptop. Jadi excited sikit untuk kita kongsikan. Dah lama saya tak share something secara live. Dan malam ni atas jemputan Excellent dan Bursa Malaysia, sekali lagi saya ingin menyampaikan satu topik yang mungkin seperti niche kebiasaan saya mungkin jarang disentuh oleh orang lain ataupun jarang dibentangkan, sebab saya suka mencari topik-topik yang rare sikit, yang penting tapi rare, yang jarang diceritakan. Pasal technical analysis mungkin dah banyak kan diceritakan, so banyak sources. So saya cuba kongsikan benda yang penting, iaitu tentang trading psikologi, suatu topik yang penting dan saya banyak for the past years, sejak bursa lemah apa semua, saya mula mendalami topik-topik ni dan kita banyak join courses, banyak baca buku dan saya nak sharekan sebahagian daripada apa yang saya belajar dekat webinar kali ini. Walaupun topik dia strategi untuk menangani cabaran berdagang, basically dia adalah tentang trading psikologi lah. Alright. So tujuan again seperti sebelum-sebelum ni, just overview, tujuan webinar ni bukanlah untuk deep dive tapi untuk kita trigger, bagi idea sikit. Ada benda penting lah yang aku kena belajar lagi selepas ni. Sebab sejam je sebenarnya kan, ada 30 minit Q&A, tak cukup untuk kita go deep secara betul-betul deep, tapi kita buat apa yang boleh. Dan siapa yang sempat buat nota ke apa, nanti boleh share dekat group ataupun dekat saya, sebab saya tak ada masa untuk bagi cantik-cantik sikit nota kan. Dan kelas ini juga sebahagian daripada siri sebenarnya, kelas-kelas trading psikologi punya yang saya tengah plan nak buat, tapi tak habis lagi, tapi ini sebahagian yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan semua. So disclaimer umum. Okay, kita pergi terus. So again, tak kisahlah pasal technical analysis, fundamental ataupun tentang trading psikologi, tidak ada guna kita belajar tanpa action. Dan dia tak ada action, tapi tak ada action, kita tak boleh nak buat action tanpa kita belajar. So dua-dua tu kena bergerak seiring. Kita kena belajar dan kita kena bertindak, barulah akan ada result. Sometimes kita tak fokus on psikologi, masalah trading psikologi kita, so tak adalah action yang kita boleh buat. Tapi sometimes juga kita fikir, tapi kita tak buat something untuk menyelesaikan masalah tu. So malam ni saya akan bagikan sedikit satu sistem untuk kita fikirkan dan untuk kita bertindak untuk menyelesaikan masalah psikologi dalam trading kita. So secara overallnya, sistem yang webinar ni pun adalah lanjutan daripada webinar lepas tentang trading psikologi yang saya pernah buat, di mana dalam webinar itu saya tekankan, itu lebih menyeluruh secara overview lah, saya ceritakan semua benda. So dia lebih mungkin susah sikit nak catch. Dan masa tu saya ada ceritakan secara mendalam tentang mapping pattern, nombor 1 sini. Saya ceritakan apabila ada masalah dalam trading kita kena senaraikan step by step apa yang terjadi semasa masalah tu berlaku. Dan antara poin-poin yang kita cuba identify adalah apa fikiran kita, thoughts kita semasa contohlah kita tengah emosi dengan satu cut loss. Kita cut loss, kita emosi sebab lepas cut loss kita terbang balik. Contoh, so kita kena catatkan apa thoughts kita masa tu. Apa emosi yang kita rasa, benda yang kita sebut, behavior kita. So itu dalam satu langkah mapping pattern yang dipanggil mapping pattern, which kita dah sentuh sebelum ni. Okay, tapi beberapa steps ni dia mempunyai asas, dia punya base dia adalah
kita kena, first of all, kita kena buat A to C game analysis. Kita kena membuat analisa game ABC kita. Apakah itu game ABC? Nanti kita akan tengok selepas ni. Tapi basically kita nak detailkan kita punya kekuatan dan kelemahan kita pada setiap level of our game. Setiap level of trading kita. Masa kita punya A game ni macam our perfect punya trading punya mindset lah. Macam mana kita punya keadaan. Kalau waktu C game ni, kita yang paling teruk, macam mana keadaan kita. So itu adalah analisis. Kita kena, itu first step yang kita kena buat. Kita kena tahu for every level apa yang berlaku. Mudah tu kita tengok. Selepas tu kita tahu dah C game kita, which is game kita yang paling teruk. C game ni maksudnya keadaan kita yang paling teruk. Kita dah tahu apa dia. Kita pun nak mapping the pattern. Kita nak tahu secara detail lagi. Kita kena go deep. Kita nak gali lagi apa yang terjadi dalam kita punya C game tu. Itu terjadi dekat mapping pattern. Kita nak tengok secara detail. Kemudian yang kedua, selepas kita dah tahu secara detail apa yang terjadi dalam masalah-masalah kita, kita juga nak mencari akar kepada masalah tu. Apa punca yang menyebabkan masalah tu berlaku. So ini kita akan menggunakan suatu kaedah yang dinamakan mental hand history untuk identify akar, root problem kita. So ini kalau mungkin dalam engineering orang panggil root cause analysis. Untuk kita settlekan, kita tak nak settlekan simptom. Contoh bila kita demam, kita selalu demam. Kita makan Panadol dia balik-balik. Itu menyelesaikan simptom demam. Tapi kita dah tahu kenapa kita demam. Adakah sebab kita tak basuh tangan, kita tak menjaga kebersihan. So itu adalah root cause analysis. Kita nak settlekan daripada akar. So that bila kita dah basuh tangan semua, kita tak adalah demam lagi. So itu yang kita cuba the outcome of mental hand history. Dan kemudian dah tahu tu, kita pergi kepada step yang ketiga, itu strategi untuk settlekan masalah. So malam ni kita akan go deep kepada dua benda, iaitu AC game analysis, kita nak fahamkan lagi, dan akar kepada masalah, root problem, macam mana nak cari the root of our problem tu. So 5 benda yang kita akan pelajari pada malam ini adalah sistem untuk selesaikan head issues ataupun mental issues ataupun trading psychology. Tak kisah apa nama dia, benda-benda yang bermain di kepala kita. Emosi geram, tamak, takut. Kita kena ada satu sistem untuk selesaikan benda tu. Yang kedua adalah AC, mental game analysis. Konsep ni cuam. Cara kita nak menuju kepada A game. Kita dah ada C game, kita nak menuju kepada the top game dalam trading kita. Yang keempat adalah macam mana nak merangka mental hand history, dan yang kelima adalah contoh aplikasi strategi gitu. Alright, baik. So far so good, clear? Baru just kita go through sikit. Alright. Sebab saya tak boleh tengok chat sekarang. Saya tak boleh tengok chat. So kalau saya akan makin bagi masa every 15-20 minit saya tengok chat lah kalau ada masalah apa-apa. Okay, so yang pertama, sistem nak menyelesaikan head issues kita. So sistem ni penting. Biasanya apa yang kita buat? Okay, boleh reply dekat chat. Biasanya kalau kita ada masalah dalam trading kita, apa yang kita akan buat? Bila hari ini kita trade, loss. Setiap minggu, dah seminggu, sebulan trade, kita masih tak dapat cari rentak lagi. Kenapa? Aku dah belajar dah. Aku dah belajar cara nak gunakan teknik A, teknik B, tapi kenapa aku masih loss? Apa yang biasa kita akan buat selepas tu? Balas dendam kat market. Okay. Okay, nampak sebenarnya notification chat. Okay. Rehat, alright. Lagi, apa yang kita akan buat lagi? Ada lagi jawapan? So, biasanya, bila ada masalah, secara general yang saya nampak, yang saya perasan, dan apa yang terjadi pada saya juga, kita akan analyse trades kita, kemudian, ataupun, ni tak kena ni, itu tak kena ni. Ataupun, kita akan belajar teknik baru. Alamak, teknik A ni tak bagus tak berkesan Kita belajar teknik B pula lah. Okay, ada orang introduce teknik C lah. Okay lah, kita belajar teknik C pula. Teknik D lagi power daripada teknik C. Kita pun belajar teknik D pula. So, kita akan jump from one teknik to teknik lain. Dan after several years, kita pun ada pelbagai teknik dalam kita punya trading kita. Tapi masalah kita masih tak selesai. Betul? Mungkin ada yang rasa benda ni. Itu yang terjadi kepada saya dulu. Tapi kita masih lost. Bila jadi macam tu, sepatutnya kita maybe kena tukar mindset kita. Mungkin sebenarnya kita lost bukanlah sebab teknik. So, dia bukan isu technical analysis, tapi dia ada isu lain di sebalik dalam trading ni.
Dan trading ni luas dan pelbagai benda yang menjadi faktor kepada trading kita. Technical lah, itulah, inilah. So mungkin bukan sebab technical analysis, tapi mungkin sebab lain. So kita dah kena, kalau korang dah belajar, mungkin dah several years dalam dunia trading, korang dah kena ada satu mindset tu kena grow. Yang dalam trading ni bukan hanya sekadar technical analysis. Ada banyak benda lain dan korang kena cuba untuk fokuskan ke benda-benda lain tu pula untuk menyelesaikan isu trading kita. So maybe a different approach kita try. Mungkin dia adalah isu mental, psikologi, emosi. Okay. So kita kena fikir, ini aku ada masalah psikologi sebenarnya. Bukan masalah technical analysis lah. So sepatutnya aku fokus on macam mana nak solve psychological issue yang aku ada. Sebab tapi kalau kita ada perfect mental zone, okay? Kita ni ada mental kita perfect lah. Kita tak emosi apa semua. Tapi kita tak ada edge dekat market. Maksudnya trading setup kita, technical analysis kita, tak terbukti boleh buat profit dekat market, dia masih tak cukup. Maksudnya bukanlah nak kata, kalau kita ada psikologi yang power, kita dah boleh berjaya dalam trading. Tak. Kita masih kena ada satu trading setup yang proven, tapi kalau kita dah ada benda tu, trading setup yang okay sebenarnya, kita tahu dia okay, tapi masih struggle untuk buat profit dalam market. Maksudnya mental game kita lah yang memberikan result macam tu. Dan kita kena fokus on settlekan isu tu dulu. Instead of bertukar-tukar technical. Okay? So apa common kesilapan besar kita dalam trading? Okay? So sebelum kita go deeper, kita nak buat survey sikit, apakah kesilapan besar yang kita biasa buat dalam trading? So semua boleh pergi ke mentimeter.com, pergi menti.com dan masukkan kod ni 19225669. So kita bagi 5 minit pergi website ni dan tolong sharekan apa top 3 kesilapan besar kita dalam trading. Mari kongsikan. Dan kita akan tengok selepas ni persamaan yang ada dekat kita semua. Okay, kita bagi masa sikit Masukkan kod 19225669. Okay, tak follow trading plan, patuh cut loss tapi tak cut loss. Ini 3 terus. Patuh cut loss tapi tak cut loss. Dia 3. Kejar harga, lawan trend. Dah sampai EP tapi tamat nak lebih. Emotional, overconfident, tak confident. Okay, overtrade. Alright. Okay, teruskan. Kejar harga, revenge trading, lawan arus FOMO, TP awal, FOMO, lawan trend. Takut nak entry walaupun dah nampak setup. Tak cut loss. Cut loss ada kesilapan dalam trading. Okay, trading plan dan journal tak ada. Entry kat mana? Okay, tukar-tukar teknik, cari holy grail, denial mode when in losses. Right. FOMO, tak confident, banyak dengar. Overconfident sebab belajar terlalu banyak guru. Untung tukar jadi loss. Hesitate. Tidak cut loss. FOMO. TP tak relevan, tak confident trading plan. Alright, okay, teruskan kongsi. Okay. Terlalu sabar. Tak cukup elaboration ni. Okay, so yang lain teruskan share yang masih tengah type. Okay, tapi kalau kita tengok secara seimbas pun, kita boleh nampak isu yang ada dekat kebanyakan daripada kita, indecision, masuk tak ada trading plan. Semua ni adalah FOMO, in denial, tak sabar, mana lagi takut nak entry walaupun dah nampak setup, revenge trading. So ini bukanlah isu-isu technical analysis. Kita tengok kita mungkin introspect diri kita dan kita tulis, dan ini dibuat survey semua orang. Kita nampak ada persamaan dia adalah kita bukannya isu technical analysis lagi sekarang, tapi kejar harga, FOMO, lawan trend, overtrade. Ini adalah isu-isu psikologi, emotional, benda-benda bermain dalam kepala kita. Macam mana kita nak control greed kita, tamak kita, ketakutan kita. So itu isu yang ramai hadapi. Tapi masalahnya kita hadapi isu-isu macam ni, tapi jawapan yang kita cari, kita cuba cari jawapan kepada masalah kita dengan tukar-tukar teknik. Tukar teknik A, B, C, D, E, F,
So macam mana kita nak selesaikan masalah kita kalau kita mencari jawapan untuk isu yang salah. Jawapan kalau tukar teknik ni, kalau teknik A tak bagus. Kalau contoh kita tulis kesilapan kita dalam trading adalah teknik saya tak cukup bagus untuk trade SCPO. So jawapan dia adalah kita bolehlah tukar teknik lain. Tapi kalau kesilapan kita adalah kejar harga, overtrade, so tukar-tukar style trade, tukar-tukar style trading, dia takkan settlekan problem kita. So kita kena cari satu sistem untuk settlekan problem-problem kita ni, in which malam ni saya akan kongsikan dia punya structure dia, macam mana kita nak buat. Okay. So antara kesilapan besar saya pula, saya kongsikan, kadang-kadang setup tak ada, tapi kita paksa macam dah keluar supaya dapat cari alasan nak entry. Kita macam, ni bolehlah halal lah, boleh entry dah long ni. Setup tak ada perfect lagi, tak cukup perfect. Tapi sebab kita gatal tangan nak entry, kita paksa benda tu. Kita force trade, dia panggil. Ataupun ragu-ragu nak entry. Kadang-kadang ragu-ragu nak entry sebab ada reason dia belakang lagi. Ini kita akan tengok, lepas ni kita tengok kenapa. Ataupun keluar trade awal sangat. Which dia punya reason sebenarnya dia bukan keluar trade awal sangat, dia tak cukup elaboration lagi. Kenapa keluar trade awal sangat? Ini yang kita tengok. Dia ada reason dia. Setiap kesilapan ni ada sebab-sebab dia sebenarnya. Dia berbeza-beza. Kejar market, laju sangat naikkan stop loss, gerakan TP awal sangat. So ini kesilapan yang kita kena go deep untuk tengok macam mana kita nak settlekan setiap kesilapan kita ni. Benda-benda yang tak berkaitan dengan technical analysis, tapi berkaitan dengan diri kita, dalam diri kita. So kenapa kita masih ada isu ni walaupun kita dah bertahun-tahun kita trade? Kita masih tak dapat nak kawal diri kita daripada buat sebab kita tak tahu kita ni tengah fight dengan apa secara spesifik. Sebab tu kita tak tahu, kita tak boleh nak kawal diri kita. Kita tak boleh nak kawal FOMO kita, takut kita, tamak kita. Sebab aku sebenarnya, kenapa aku ada FOMO tu? Kenapa aku ada ketakutan? Kenapa aku ada tamak? Kita tak tahu kita tengah lawan dengan apa dalam diri kita secara spesifik. Kita tak pernah duduk, diam dan tulis macam buat journal secara detail sebab tu kita tak tahu macam mana nak settlekan problem tu. Kita compare dengan technical analysis. Kadang-kadang bila kita buat analyze kita punya journal, kita buat journal technical trading kita akan tulis secara detail. Hari ini aku buat silap. Sepatutnya break support, aku terus cut loss. Tapi hari ini support tak break lagi, tapi aku dah cut loss terus. So kita detail tau, kita tulis support ni sepatutnya kalau dia break more than 5% ataupun lebih daripada 10 ticks, baru kita cut loss. Tapi aku awal sangat aku cut loss. So itu adalah detailing kita yang buat kalau dalam konteks technical analysis. Tapi bila melibatkan emosi dan psikologi kita tak buat macam tu sangat. So ini yang penting untuk dibuat sebenarnya. Seperti mana technical analysis ada rules dia, kan? Kita nak beli dekat support, jual dekat resistance, short dekat resistance. Mental game pun ada rules dia yang kita kena ambil tahu. Yang mungkin kita tak tahu sebelum ni, tapi kita kena ambil tahu. Dan ni antara sebab kenapa bagi saya penting untuk kita go deep isu ni dalam topik ni. So antara TA rules baik support, sell resistance, apa lagi kalau moving average dia price di atas moving average kita cari long. So itu adalah technical analysis punya rules. Apakah pula mental game punya rules yang kita kena tahu? Okay, antara prinsipal dalam mental kita, dalam mental games yang kita kena tahu, dia ada satu benda yang dinamakan Yerkes-Dodson Stress Performance Curve. Okay, so bila saya kata rules, saya bukan nak kata dia macam undang-undang per se, tapi kita kena tahu dan apa prinsipal ataupun apa teori-teori yang ada yang melibatkan psikologi diri kita. So ini satu teori yang kita kena tahu baru kita faham kenapa benda tu berlaku dekat diri kita. Okay, macam tu So Yerkes-Dodson Stress Performance Curve. So kajian ini menunjukkan apabila stress level kita lebih tinggi, kita perlukan stress untuk kita performance kita tu at the peak, menuju peak kita. Kalau kita relax sangat, performance kita biasanya akan macam masih kat bawah. Tapi kalau kita mula stress, ada pressure kan, exam dah dekat. Contoh kalau masa kita student dulu, exam dah dekat, kita akan fokus lebih sikit. Dan melalui itu kita boleh mencapai peak performance kita. Tapi kalau stress level kita berlebihan daripada yang sepatutnya, dekat sini dia punya peak dia, kita berlebihan ke sana, di sana performance kita akan semakin menurun. Asalnya kita akan, kalau tak ada stress, kita akan macam boring. Lepas tu stress lebih sikit, ada healthy tension, motivated, focus. Okay, selepas tu terlampau tinggi stress, kita akan penat.
exhausted, panic, anxiety, marah, burnout dan breakdown. So ini adalah rules yang kita kena tahu dan dia akan tolong kita untuk memahami diri kita. Kenapa sometimes kita terlalu beremosi sampai trade kita hancur terus sebab stress level kita dah over daripada peak performance punya stress level. Kita dah melebihi peak the optimum stress level yang kita perlukan. Kenapa kadang-kadang kita cepat marah? Bukan dalam trading sahajalah, dalam kehidupan bersama. So benda ni is applicable. Tapi untuk trading kita specifically, ini antara reason dia dan kita kena faham benda ni. So maksudnya puncanya adalah dekat sini. Salah satu puncanya dekat stress level kita. Ini yang menyebabkan kita punya emosi-emosi itu datang. So yang kedua pula, bila kita dah faham konsep yang pertama, yang kedua pula, minda kita ni macam mana stres tu boleh menyebabkan minda kita tak dapat berfungsi dengan baik. Kenapa? Sebab otak kita, kalau kita belajar biologi, ni dulu saya belajar masa medical school dalam topik neurology, neuroscience. Dan otak kita ni disusun mengikut hierarchy. Otak kita ni besar, macam-macam lah organ dalam tu. Kan? Tapi dia ada dia punya level-level dia. So, dia ada sistem emosi dan dia ada satu sistem dalam otak kita yang control higher brain function. Maksudnya, fikiran logik kita. Kita nak decide, okay, aku kena buy ni, aku kena short, aku kena cut loss. Itu adalah dalam higher function. Tapi bawah daripada tu, dekat bahagian bawah daripada brain kita, dia ada satu organ yang mengawal emosi kita. Okay. So level 1 adalah tempat semua fungsi penting otak disimpan. Heart rate, breathing, balance. Kemudian level 2, sistem emosi kita tadi. Dan kemudian level 3 barulah mental level. Ini semua higher level function lah. Macam saya kata tadi, berfikir, planning. Tapi ini problem. Ini adalah benda yang naturally ada dalam badan kita. Tapi benda ni, dia akan menyebabkan masalah. Apabila, okay, kita tengok limbic system adalah yang mengawal emosi. Prefrontal cortex adalah yang mengawal kita punya tindakan. Concentration, attention, nak tekan cut loss, buat kita marah apa semua. So, dekat sini dia akan mengawal tindakan kita. Kita nak tekan ke tak, kita nak ragu-ragu nak tekan, takut nak tekan cut loss, takut nak tekan entry, semua tu dekat sini, prefrontal cortex. Kita marah apa semua dekat sini, amygdala. Amygdala ni di bawah limbic system. Okay. So, apa outcome dia? Bila kita terlalu beremosi, kita akan menyebabkan dia punya benda yang sepatutnya sampai ke prefrontal cortex daripada bawah ni, tindakan kita sepatutnya sampai ke sini. Tapi sebab sistem dekat sini terlalu beremosi, dia akan menghantarkan satu hormon, satu neurotransmitter yang menyebabkan ini kita punya prefrontal cortex tak dapat berfungsi dengan baik. So itu yang kita panggil, dia menyebabkan loss of higher brain function kita. Emotion kita dekat sini mengeluarkan hormon yang menyebabkan ini tak dapat berfungsi dengan baik. So kita tak boleh nak buat decision baik dengan baik. Kita tak boleh nak berfikir dengan logik. Kita punya emosi dan mengambil alih kita punya logik akal kat sini, prefrontal cortex kita. Okay, itu secara ringkas dia lah. Dan kalau kita tengok secara deep lagi, dekat sini dia ada explain dekat sini. Kita tengok apa yang terjadi bila kita stress. Amygdala tadi, dia akan commands production of excess norepinephrine and dopamine under stressful condition. So dia akan accesskan norepinephrine, dopamine ni terlebih banyak. So bila dia terlebih banyak, dia hantar ke prefrontal cortex tadi, dia akan shut down function dekat prefrontal cortex tu. Dan dia akan strengthenkan activity dekat sini. Activity emotion kita akan dibesarkan, tapi kita punya logik akal tu akan di shut down kan. So boleh bayangkan tak kenapa kita rasa emosi susah nak tekan apa ini semua? Emotion kita telah mengambil alih. Secara ringkasnya. Okay? So matlamat sebab tu kita kena ada satu sistem untuk menyelesaikan masalah ni. Macam mana kita nak settlekan masalah ni? Benda ni berlaku dalam diri kita. So macam mana kita nak settlekan isu tu? So matlamat sistem ni adalah kita kena settlekan isu ni, underlying issues tu secara step by step. Step by step kita kena tengok dia ada multi layers problem. So we go step by step untuk settlekan isu ni. So saya tengok tadi lain daripada lain sesi ni, ternampak komen. Dia lain sikit. So dia tak menyentuh technical analysis. So bagi saya penting, tapi kalau ada yang tak berminat, saya rasa sayang lah. Rasa ni kita kena fahamkan benda ni. Okay, so kedua, bila kita dah faham sistem tu, let's see, kita punya base kepada sistem kita. Iaitu, first of all, kita kena buat A to C mental game analysis. Okay, so dalam trading execution, bila kita execute trading kita,
ataupun dalam sejarah trading kita, for berapa tahun dah kita trade, 3-4 tahun, mungkin 5 tahun, macam saya 7-8 tahun, kita semua ada performance range masing-masing sebenarnya. Performance range. Apakah itu performance range? Ada masa kalau kita perasan, mungkin korang boleh bagi tahu lah betul ke tidak. Kita perasan tak, ada hari kita perform lebih baik daripada waktu lain. Bukan daripada segi result je, tapi daripada segi segalanya. Kita mental career, kita punya kita tekan macam, okay, yakin, tekan. Okay, kena cut loss. Kita perasan tak benda tu? Ada hari, performance kita, kita macam lancar lah hari ni, nampak tekan je semua. Ada hari, kita ragu-ragu. Kita tekan ke tak tak boleh lah, aku tak yakin lah. Dah boleh tekan ke? Kita tanya kawan kita. Boleh tekan dah ke? Betul ke? Dah boleh long ke ni? Dah boleh short ke? Kita ragu-ragu. Ada tak benda tu? Okay, kita tanya dulu lah. Ke saya short sendiri? Tak boleh short sendiri kan? So, bila kita fikir daripada segi tu, kita nampak. Kita sebenarnya ada performance range. Ada hari kita teruk, ada hari kita baik. So, daripada teruk ke baik, itu adalah range performance kita. Tapi, kita pernah fikir tak secara deep, beza level performance kita tu? Setiap level performance kita, apa beza dia? Kita pernah tak fikir secara deep? Okay, soalan dulu lah, so kita fikir next slide. Korang pernah tak fikir secara deep? Beza level performance. Kalau pernah lah. Kalau tak pernah, tak pernah. Okay. Kita beri soalan ringkas ya. Okay. Masih menunggu jawapan. Tak pernah. Okay. Tak pernah. Tidak pernah. Betul. Saya pun tak pernah. Sebelum ni saya pun tak pernah. Sebelum saya belajar tentang ni, saya pun tak pernah fikir secara deep. Tapi bila saya belajar benda ni, iya tak logik je sebenarnya. Kita penting untuk kita fikir secara deep supaya kita tahu lah bezakan. Ada hari kita sebenarnya okay, ada hari kita tak okay. So, ini yang dinamakan sebagai A to C game analysis. Di mana performance range kita tu, kita pecahkan kepada A game, B game dan C game. Di mana C game ni adalah secara generalnya adalah game kita yang paling teruk. Kalau kita nak define dia, dalam range performance ni, kita membuatkan kesilapan yang sangat obvious. Kesilapan yang bodoh lah orang kata. Kesilapan bodoh. Patutnya kena cut loss, tak cut loss. Patutnya kena TP, tak TP. Patutnya entry, tak entry. Itu benda-benda bodoh. Kita pun tahu benda tu patutnya aku buat tapi aku tak buat. Benda macam tu. Itu adalah C game kita. Kita dah tahu tapi kita still buat. So puncanya adalah biasanya ini kita gagal untuk kawal mental dan emosi kita. Yang menyebabkan emosi kita jadi intense sangat. So ingat, bila emosi kita intense tadi, dia akan shut down kita punya prefrontal cortex. So kita akan buat kesilapan-kesilapan yang obvious ni. Okay, B game pula, kalau kita nak define, biasanya dicampur sikit. Ada C game sikit, ada A game sikit. Puncanya ada mixture, masih ada mixture, kelemahan dari dalam tactical decision making. Maksudnya daripada technical analysis kita kelemahan. Ada benda kita tak tahu lagi. So ini dan ada juga kelemahan daripada segi emosi ataupun mental. So basically, kalau C game ni banyak kepada emosi mental lebih. Kalau B game, kita banyak yang tactical dan mental bergabung. Dan A game pula kesilapan yang disebabkan ilmu. Maksudnya kita tak ada knowledge tu lagi. Sebab tu kita buat kesilapan tu. Dan ini adalah kelemahan yang kita tak boleh elak. Sebab kita tak ada benda tu lagi. Kita tak ada that knowledge. Sebab tu kita buat kesilapan tu. So overall, kita still buat a good game. Tapi kita improve bila dapat ilmu yang baru. Contohnya, maybe daripada segi FCPO. Kita mungkin bila baru masuk, kita tak tahu yang FCPO ni ada cycle dia. Ada season dia. Ada season bullish season, bearish season. So kita nak swing, kita tersalah swing. Contoh nak contoh mudah sikit. So, rupanya kalau aku nak swing trading, aku kena ada benda ni. Kena ambil tahu benda ni. So, bila kita dah tahu benda tu, okay, kita buat silap, masih loss, tapi kesilapan kita adalah benda yang kita baru tahu, baru belajar. Kita baru pindah ke market yang baru, contohnya. So, itu adalah A game. Okay. Secara umum kita detailkan lagi. So, dalam A game ni, keadaan dia macam mana? Biasanya emosi kita tenang. High quality decision yang kita buat. Dan kesilapan, semua technical punya kesilapan. Okay. Dalam B game, kita masih ada thoughts, ada dalam fikiran kita untuk buat kesilapan C game. Macam force trading. Tapi kita berjaya kekalkan ketenangan kita. Maybe dalam half of the trades. Masih ada buat sikit-sikit, tapi most masih okay. C game, kita penuh dengan emotional volatility.
buat kesilapan yang sangat obvious. Okay. So, tapi kemudian kita juga boleh pecahkan lagi, okay, A to C game analysis kita kepada dua, iaitu mental dan technical. Okay. So, ini yang penting. Semua kalau boleh take note sebab kita akan buat practical selepas ni. Okay, supaya kita, benda ni kena practical sikit. Kalau dengar je dia akan tak membantu. Dia kena tulis dan fikir, baru dia akan membantu kita. Okay. So, contoh mental game. Ini contoh. Bila saya kata contoh, saya nak korang fahamkan konsep dia macam mana untuk fahamkan C game ni macam mana, B game macam mana, A game macam mana, dan korang tulis dan jangan terikat dengan contoh yang saya bagi. Tapi korang fikirkan dalam diri korang, apakah mental game yang korang ada dan letakkan dia dekat C, B dan A. Alright, kita akan buat sikit malam ni. Alright, contoh C game daripada segi mental, kita tamak, oversize, FOMO. So, bila kita ada sifat ni, ini kita boleh kategorikan dia dalam C game. Bila fikir banyak sangat tentang profit and loss. Okay, aku kena cover ni. Aku dah loss 500 tadi. Hari ni aku kena cover kat 600, baru aku profit. So, ini contoh-contoh, kita masih dalam mentality, kita fikir profit and loss. Kita tak fikir dalam, patutnya mentality kita, trade adalah based on that trade. Kita tak fikir kita nak cover balik, apa semua. So, itu kita kalau masih fikir macam tu, itu masih dalam C game. Terstun bila price action dah against kita dan kita tak nak keluar daripada position. Kita nak long, tiba-tiba dia bagi satu marbuzu, spike ke bawah. Kita nak long, kita dah long, bukan nak, kita dah long. Dia spike, tak sempat letak stop loss. Kita pun tak nak keluar daripada position. Contoh C game. Stuck dengan losers punya trades. Bukan traders, trades. Kita dah lost tapi kita stuck. Kita tak nak loss. Takut nak masuk good trades bila datang peluang. Marah kalau terlepas good trades. Kita marah. Ada perasaan marah tu lagi. Masih dalam, itu kita boleh kategorikan dalam C game. Bila B game, motivation sometimes kurang. Fikir banyak sangat pasal result dan risk reward ratio. Terlampau banyak. Masih B game. Tapi okey lah. Dia tak C tapi B. Kita stress sikit. Okay. Senang bosan kalau sideways. Senang excited kalau nampak peluang. So, itu kira masih tak perfect lagi. Kita masih, tapi dah okey dalam B game dah. Sekarang dalam B game. Dalam A game, kita lebih relax dan fokus. Alert tapi tak stress. Kita macam tengok chat kan. Okay, alert. Okay, ada setup. Alright. Okay, ready nak masuk. Kita alert tapi kita tak stress. Happy nak trade tapi tak over excited. Clear mind daripada previous trades. Kita lost, trades kita lost, malam lost, 2 hari lepas lost, 3 hari lepas lost. Tapi today is a new day. Kita tak fikir, okay, aku hari ni kena cover loss aku 3 hari yang lepas. Kita tak ada mindset macam tu. Kalau, so benda-benda macam ni, macam mana saya, mungkin ada yang tak setuju lah categorization. So it's up to us, kita yang decide untuk diri kita. Tapi benda macam ni, ada yang saya ambil based on pembacaan dan kita punya observation dekat legendary traders. Biasanya diorang tak fokus on previous trades. Diorang clear, habis. New day, new trading day is a new trade. Okay, so itu dari segi mental. Alright, take note. Dah screenshot, ambil gambar. Lepas ni, your turn. Untuk tulis, korang punya. Daripada segi tactical. Okay. Daripada tactical, maksudnya daripada segi more to kita punya tactics lah. Tactics. Okay. Tengok contoh lagi faham. Contoh dalam C game, kita gagal nak TP dekat target yang sepatutnya. Kita macam, okay, aku nak TP bila dah sampai 4,000. Sampai 4,000, kita tak sempat TP. So, dia turun bawah, kita tambah lagi lot. Okay. So, bila buat macam tu, kenapa saya letakkan dalam C game? So, kita sebab dia macam, ini pun dia masih agak boleh diperdebatkan lah. Tapi kita tak capai, kita tak ikut plan asal kita lah macam tu. So, kita overexpose diri kita dengan menambah size dalam trading kita. Kalau B game pula, ambil profit dekat target. Tapi tak dapat re-entry ke pullback. Sepatutnya ke pullback kita nak re-entry lah. Tapi kita nak make sure target dah capai profit, alright, cun. Okay, dapat pullback, kita re-entry balik. Kalau A game, dia perfect. Target dapat TP, pullback, dia cari re-entry balik. So, safe. Dia dah merisikokan profit dia. Sebab dia dah TP. So, kalau dia kena cut loss ke pullback pun, dia masih okay sebab dia dah ada profit. Okay. Kemudian C game juga, sentiasa tambah dan exit dekat loss. Jatuh, dia long. Jatuh lagi, dia long. Jatuh lagi, dia long. Lalas dia cut loss. Bila jatuh lagi, dia cut loss terus, lepas tu dia naik. Itu contoh C game. B game,
masuk awal sangat, masa setup tak complete lagi. Setup tak berapa complete, dia termasuk awal sebab ada rasa greed tu lebih. A game dia akan tunggu setup complete before the entry. Okay, kemudian another C game. Kejar harga dan size up banyak sangat tanpa complete setup. So dia kejar harga. Dan size up ni maksudnya dia tambah lot tanpa complete setup. B game pula dia all in daripada awal bila dah complete setup. Kalau setup dah complete bagus, tapi dia all in awal sangat. Sedangkan A game, the professional traders, dia akan scale in progressively. Dia akan, okay, naik atas, dia tambah sikit. Naik lagi, dia tambah lagi. Naik lagi, dia tambah lagi. Okay. C game juga, bila gagal nak keluar cepat, masa setup dah invalidated. Dia dah tak, setup dia tak dah fail, tapi dia masih indecisive. Lambat nak accept trade tak jadi dan keluar satu dua candle lambat sikit. Okay. So B game dia masih dapat keluar tapi dia lambat sikit. A game dia laju keluar. Dia nampak, tak boleh long ni. Tak jadi dah, setup dah tak betul. Dia terus keluar. So A game. Alright, so dia adalah mental, ini adalah tactical. Everyone is clear? Semua clear? Jelas? Dah 9:11 lah. Kita, okay, clear ya? Tak ada jawapan ni, susah sikit. Saya anggap clear. Okay, so practical. Kita sekarang buat pula, kita punya own A to C game analysis secara pantas, secara laju dulu. Maybe kita bagi masa 5 minit. Hantar analisis kita ke grup Telegram. T.me ni saya buat khas untuk malam ni, kita bagi public sikit. Sembang FCPO untuk kita bincangkan. Kita tengok satu. Okay, so kita buat cepat and then kita tengok satu. Bagi masa 3 to 5 minutes lah. Kita fikir cepat sikit. Boleh? Kita kena buat praktikal sikit. Untuk bagi contoh je. Semua okey? Semua orang ada lagi kan? Macam tak ada respon lah. Alright, ada. Okay. Ada Tuan Aizah, okay. Ada 3 orang, okay. So kita bagi masa 3 hingga 5 minit. Maybe buat satu je. Macam contoh, korang pilih satu mental ataupun tactical. And then buat pembahagian C, B dan A game. And then fikir satu. Apa C game korang paling teruk dalam mental? Tulis. B game korang macam mana dan A game korang macam mana? Okay, buat satu macam tu. Kalau sempat buat dua. Maksudnya mental dan tactical. Satu line, satu row je. Tapi lepas tu nanti korang tambah. Okay, so benda macam ni, okay, sambil buat penting untuk korang buat selepas webinar ni, buat. Semua dah senang C game. Betul lah, sebab saya buat ni based on saya sendiri. Itulah. So kita buat memang based on diri kita. Memang relatable lah kot kan. Tapi kita fikir apa yang kita punya paling top. Kalau boleh detailkan, mungkin boleh detailkan. Okay, saya tengok sekejap. Okay, kalau dah ada yang share, saya tengok ya. Kalau dah ada yang share. Oh, ada yang typing dah. Okay, ada yang typing. Tengok contoh satu je. Apa pun penting untuk after webinar ni, C game. Alright, okay, seorang dah bagi. Okay, C game entry dulu, gelabah kemudian. Okay, betul lah. Lebih kurang lah. Kita semua pernah buat kesilapan ni. Okay, so bagus. Hafifi, mental. C game tak masuk position sebab takut loss. Okay, betul? Itu kira mental lah. Kita sebab ketakutan tu ada. So, itu adalah C game kita. Alright, good. Okay, so sambil apa yang kita boleh buat, sambil saya bercerita, kalau korang dapat laptop dan ada masa, cuba tuliskan sambil-sambil kita bincang, supaya if korang dapat buat macam tu, listkan sikit, korang akan benefit segi banyak by the end of this webinar. Sebab banyak dia akan kaitkan, dia akan banyak praktikal sikit. Okay, entry dulu gelabah kemudian. Okay, tengok satu lagi, Khairul. Takut nak masuk good trades bila datang peluang. Betul. Okay, so ini macam maybe antara C game jugalah. Dalam C game, maybe dalam mental game kita. Alright. So teruskan.
Tak faham apa-apa. It's okay, Lala. Uh, boleh faham. Kita boleh faham terus Tak perlukan previous knowledge. Okay. So, untuk kita tak buang masa, banyak lagi nak share. Teruskan share yang lain kalau ada. Korang boleh listkan korang punya dekat dalam grup tu. So, what's next? Okay. Buat benda tu, selepas webinar malam ni buat dan sharekan kalau nak saya komen ke apa. Tapi what's next? Apa yang kita, lepas kita dah buat ni, is that all? Macam kita nak improve game kita? Kita gelabah kan, setup dah ada, kita hesitate nak masuk. So, apa yang kita perlu buat lagi? Okay, macam kita nak improve. So, di sini datangnya satu konsep yang dipopularkan oleh Jared Tendler, penulis buku The Mental Game of Trading, iaitu konsep Inchworm. Cara menuju ke A-game. Okay. So, macam mana kita dah ada C-game kita, macam mana kita nak menuju ke A-game kita? Kita tak naklah C-game sepanjang masa kan. Kita nak A-game kalau boleh, most of our trading dalam A-game. So, how to do that? Okay. So, di sini namakan Inchworm. Okay, siapa yang tak pernah tengok Inchworm ni, Inchworm ni kita tengok kalau kita pergerakan, saya tak sure Melayu dia apa Inchworm ni. Ada yang tahu tak Melayu dia apa? Tapi kalau kita tengok pergerakan dia, macam mana Inchworm ni bergerak, kita tengok sini sampai kita buat gambar ni, nak fahamkan Dia akan bergerak Inchworm ni, dan dia akan gerakkan ulat gonggok. Okay, ulat gonggok. Dia akan gerakkan bahagian belakang badan dia dulu, dia bawa ke depan. Selepas tu badan tengah itu akan ternaik sikit. Selepas tu badan depan dia baru akan ke depan. Nampak? So belakang tarik ke depan, barulah yang ke depan akan bergerak ke depan. So dia akan gerak macam tu. Sup. Kalau nak lagi clear sikit, okay, kita ready Okay. Dengan video, nampak pergerakan dia. Saya je dengar suara lah. Tapi kita tengok secara visual dia. Nampak bahagian belakang dia tu bergerak ke depan tu. Baru kaki, bahagian badan dia depan bergerak ke depan. Okay, cukup lah. Okay, cukup. Kita dah clear nampak kan? So, ini konsep ni kita nak implementkan ke dalam A to C game punya performance. Macam lintah, pacat. Ya, okay. Banyak lagi tahu kalau kita boleh bayangkan kita punya C game dan A game ni dan kita buat dalam bentuk graf, kita boleh buat dalam bentuk macam ni. C game kita biasanya macam ni, dia macam bell curve. C game, B game mungkin tengah-tengah dan A game yang kanan. So kita banyak mungkin dalam B game, atau boleh jadi dia bukan perfect bell curve. Boleh jadi kita punya boleh conteng kat sini. Tak ada conteng, tak apa. Boleh jadi C game kita yang besar. Dia tak bell curve lah. C game yang besar, lepas tu dia ke bawah sana. Boleh jadi macam tu. Tapi point saya adalah, kalau kita nak improve, kita nak bawa bell curve kita ni ke depan. Sentiasa ke depan. Maksudnya ke kanan adalah A game, ke belakang adalah C game. Kita nak improve menuju kepada A game. Kalau dah sampai ke puncak sini, kita nak buat satu A game yang baru. Kita nak open a new level of A game kita. Itu adalah improvement. Dan macam mana kita nak improve tu adalah, kita nak improvement from C dan B game, kita kena improvekan C dan B game kita, supaya bell curve kita ni akan ke depan. C game kita nak repair. Supaya asalnya C game ni adalah C game yang teruk sangat, kita repair dia, sehinggalah dia punya level of mistake tu dah menjadi level B game. Okay, so C game kita yang lama dah hilang. Tak ada dah C game lama. Tapi sekarang kita ada C game yang baru, iaitu B game kita. B game kita yang lama sebab kita dah repair C game kita yang lama tu. So sekarang C game ni dah masuk ke B game. So sekarang B game kita yang lama telah menjadi C game kita yang baru. So kalau kita tengok, dia akan menjadi macam ni lah, curve dia macam ni. Kita dah push ke depan sikit. Markah yang teruk gitu kita dah buang. Dulu kita punya E adalah pada, fail kita adalah pada markah bawah 40. Tapi sekarang kita dah menjadikan markah kita yang paling teruk adalah 60. So kita buat new standard dalam markah kita. 60 adalah fail kita buat. Itu new standard kita. 60 adalah C game. 80 baru B game. So kita dah, paling teruk kita pun sekarang 60 je. Itu adalah our new C game. So kita akan sentiasa ada C game. Bila kita dah paling power pun mesti ada C game. Cuma C game kita kena improve daripada the previous C game. So bila kita dah improve C game kita, dengan cara ni lah kita boleh push
game kita ke depan dan kita akan solidkan kita punya asas kita. So, consistent. Kita punya prinsipal adalah cara kita, game plan dia adalah, sorry, tak dengar ke? Okay. Nampak suara slow. Yang lain okay? Okay, alright. So, game plan dia adalah, kita nak pastikan game A game kita semakin baik dan C game kita semakin kurang teruk. So, bila kita, macam mana kita hanya boleh buat benda ni kalau kita ada list of apakah contoh-contoh C game, B game dan A game kita. Barulah kita boleh improvekan benda tu. Kalau kita tak ada tulis, what we don't measure, we cannot improve. Itu ayat dia, siapa yang tadi cakap apa yang kita tak measure, kita tak boleh improve. So macam mana kita nak measure kalau kita tak ada list of apa A, B dan C game kita? Kita hanya ada dalam kepala contohnya. Kita tak boleh improve lah. So kita kena listkan dan kita tengok, okay, C game kita aku ada tadi apa, gopoh, hesitate nak masuk. So kita nak improvekan benda tu. Nak pastikan benda tu mungkin hilang ataupun semakin kurang teruk. Okay. So dengan memfokuskan dekat our biggest mistake, which is our C game, benda tu actually akan tolong push kita ke hadapan. Boleh nampak konsep ni? Bila kita improvekan C game kita sini, dekat orange ni, dia akan push ke hadapan. So sekarang C game kita actually dah makin kurang teruk. Dan A game kita pun semakin improve ke depan. Boleh clear? Clear ke? Boleh nampak? Kita punya prinsipal, so ini yang penting lah. Ini konsep inchworm tu. So seperti inchworm tadi, dibawa badan belakang itu ke depan, so diimprovekan C game dia ke depan, dan dia akan tolong push A game dia tu ke depan pula. Badan dia ke depan itu ke depan lagi. Alright. So itu konsep dia. So step by step macam mana kita nak menuju ke A game kita. So first of all, ambil masa untuk fikirkan tentang C game kita secara deep dan detail. Dan kita buat ni adalah benda ni take time. Kan? Dia bukan hari ni kita fikir terus dapat. Tak. Apa yang saya buat sebelum ni adalah kita trade every day kita trade ataupun every other day. Kita fikir sebelum ataupun selepas trading session. Kita akan sentiasa buat mistake. Kalau kita trade banyak kan, contoh trade crude oil, trade FCPO, lagi banyak. Trade saham, mungkin tak banyak sangat trades dia. Tapi bila kita trade komoditi, lagi banyak trades. So, lagi banyak trades, kita ada lagi banyak data of emotion kita. Lagi banyak data of mistakes yang kita buat. So, senang lagi untuk kita buat sebenarnya. Trade first, aduh silap. Trade second, silap. Third, silap. So, ambil masa, fikirkan. Kita macam meditate sikit. Fikir dalam diri kita. Apa masalah aku yang tadi? Apa C game aku daripada segi mental dan tactical dalam trade aku yang tadi? Kita fikir. Fikir, tulis. Letak dekat sebelah macam trading kita. Buat satu buku nota. Dan catat pada tu every day. At least maybe untuk 3 trading days kalau kita active trade. Dan kita akan tahu kita ada satu first version of data A to C game analysis kita bila kita dah stop nampak benda yang baru. Sebab kita takkan ingat semua. Kan ada benda kita tak ingat, C game kita. Dia bila jadi baru kita ingat. So kita alami benda tu, kena cut loss, apa semua, emosi tu, tulis. Sampailah tak ada benda baru dah kita nak tambah. Kita dah tahu itu adalah baseline sekarang kita. Itu kita jadikan baseline C game, A to C game kita. Dan kita akan measure, kita punya measurement akan based on data yang ada sekarang ni. So keep that data. Okay. Oh, nak cakap. So, again, logiknya adalah, ini biasa orang kata, team is as strong as its weakest link. Okay, benda yang sama kita boleh aplikasikan kepada game kita. Macam chain juga, rantai. Dia hanya sekuat weakest link dia. Sekarang ni dia diikat dengan tali. So, kalau yang lain semua besi pun, tapi ada satu tali yang ikat dekat sini, ini putus, yang lain kita putus lah. Okay. So, kita nak fokus kat sini. Macam mana kita nak perbaiki benda yang rapuh ni supaya dia jadi kuat. Supaya dia akan improvekan our whole game. So, inilah C game kita sekarang, dekat sini. Tali yang mengikat chain ni. Kita nak fokuskan benda tu, pastikan benda tu kuat, dia akan naikkan prestasi our whole chain secara keseluruhan. That's a concept dan benda tu praktikal untuk dibuat. Okay, cuma kita tak alami je lagi. Kita kena try buat dulu. Okay. Kenapa kita masih stuck dalam C game? Okay. Kenapa mungkin most of us, kita masih stuck dalam C game kita walaupun dah bertahun-tahun trade. Sebab kita suka fokus dekat front end, which is our A game. Kita fokus macam mana, apa lagi A game yang kita boleh tambah. Okay. So, bila kita fokus macam tu, A game kita mungkin bertambah. Teknik kita bertambah. Ada macam-macam benda baru kita belajar.
tapi dia akan membuatkan range dia, performance range kita jadi makin besar. A makin besar, tapi B dan C tak settle lagi. So, dia akan memakan diri kita. So, ada masa tiba-tiba kena mistake C level, B level, which kita tak tahu benda tu. So, kita asyik fokus kat A je. So, kita akan ada wild swing in execution. Sometimes power gila. Ui, hari ni aku profit gila, teruk gila ni. Power habis lah. Tapi ada hari loss teruk. Kita wonder, kenapa masalah teknik ni. Tak apa, aku tukar teknik lain. Kita ingat itu masalah dia. Dan lama-lama kita boleh burn out dan susah nak maintain high focus. Kita tak tahu macam nak settlekan problem kita. So, kita tak boleh lari daripada SEA Games mistake hanya dengan improve kepada trading knowledge dan skill. Tak cukup. Tak cukup baca buku banyak mana pun, technical analysis banyak mana pun, tak cukup untuk settlekan SEA Games kita. Sebab itu hanya menambah ilmu. Dia tak membetulkan keadaan. Kita kena settlekan SEA Games kita. Kita masih akan buat SEA Games yang sama berulang-ulang kali sebab benda tu melibatkan emosi dan mental, bukan masalah technical analysis. Faham? Solution dia, kita kena kita kena settlekan from back end, which is from our SEA Games. Kena settlekan from sana. Okay, clear? Okay, apa tanda-tanda tak cukup lagi perbaiki SEA Games kita? So, proses ni akan berterusan for years, forever kita trade masih dalam trading punya journey. Dia will, it is a process, trading journey. Dan benda ni applicable dalam kehidupan kita lah sebenarnya. Dan kehidupan kita sentiasa nak menambah baik diri, kan kita nak perbaiki diri kita, tak pernah perfect. Trading pun sama, benda sama. Tapi tanda tak cukup lagi perbaiki SEA Games kita adalah kita dah kerja cukup keras. Nampak banyak progress. Oh, banyak dah progress aku. Tapi randomly ada big blown up days. Tiba-tiba je, poof. Tiba-tiba loss besar. Yang rasa macam, apa jadi ni? Contoh, maksudnya ada SEA Games kita lompong-lompong yang tak perbaiki lagi. Ataupun kita asyik melompat nak belajar benda baru, setiap kali drawdown. Kita loss je, kita rasa kena belajar benda baru lah. Loss je, kena belajar benda baru lah. Itu contoh-contoh kita tak faham lagi SEA Games kita. Kita tak faham lagi konsep dia. Ketiga, merationalkan bad days. Bila hari teruk je kita kata, aku bukan macam ni. Aku biasa okey. Okay, tak apalah. This is not the day. Kita rasa ini nasib tak baik je ni. Macam tu. Kita let it go like that. Kita tak fikir secara mendalam. Maksudnya kita masih rasa loss, biasalah macam tu. Kita tak go deep. Kenapa aku loss? Keempat, kita asyik cari strategi baru, macam nombor 2, dan rasa yang bila kita dah jumpa Holy Grail, kita akan rasa kita akan mula buat duit dah. Kemudian ulang balik benda sama. Dan yang kelima, tak dapat berada dalam zone untuk jangka masa yang lama. Okay. So, nak elakkan SEA Games mistakes, dia memang akan ambil preparation yang susah sikit. Tapi, fokus. Try 1 minute a day, 2 minutes a day, 5 minutes a day. Fikirkan SEA Games kita, listkan dan cuba untuk elakkan SEA Games ni. Ada satu checklist, elakkan. Letak tepi kita tahu apa yang kita perlu elakkan. Dia akan cipta momentum kepada inchworm kita untuk push ke hadapan. Kalau tak sure macam mana kita nak improve trading kita, just focus on improving our SEA Games. It will give banyak reward kepada diri kita untuk start. Okay? Overcome your weakness and become stronger. And repeat. This is the process. Kita nak betulkan kesilapan dan kita akan makin power. Tapi kita akan sentiasa repeat sebab ini is a process. Tak lagi. Okay. Okay, setakat ni okay? 9.30 dah. Sikit lagi Oh, ini panjang tak sikit? Okay, faham konsepnya semua faham? Ni go through lah juga. Faham, okay. So, yang kelima. Last. Oh, biasa panjang lagi slides. Yang ni kita berjaya compact kan. Kita dah ada A to C game analysis. Kita dah tahu C game kita apa. Now adalah macam mana cara untuk settlekan C game kita. Okay. First of all, cara nak betulkan C game kita kena buat mental mapping. Mapping. Mapping kena pernah explain dekat webinar sebelum ni. Tapi tak apa. Yang kedua, itu tak apalah. Abaikan dulu. Yang kedua, kita juga kena buat root cause analysis. Kita kena faham. SEA Games ni adalah simptom yang kita nampak secara surface. Kita emosi, kita hesitate nak trade, itu adalah simptom. Kita kena dig deeper dan gali apakah root cause dia. So, root cause dia, kita akan dapat menggunakan mental health history.
Okay. Teknik ni. So ini adalah 5 step kepada mental health history. For mental health history basically kita nak gali sejarah kepada masalah mental kita. Lebih kurang macam tu lah. Apakah yang terjadi? So 5 steps ni fahamkan betul-betul. Awal-awal yang penting sikit tu kita faham sebab benda baru. So bila kita cuba buat dia akan faham. Lepas tu kita akan faham. Okay. So kita akan buat praktikal juga. So cuba faham. Yang pertama, ceritakan masalah yang berlaku, masalah kita yang dekat SEA Games tadi ada list banyak. Ambil satu, ceritakan dengan detail. Apa masalah kita sebenarnya? Yang kedua, explain. Kenapa actually logik je untuk kita ada masalah tu. Ataupun explain, kenapa kita rasa macam tu. Contoh, kita FOMO. Ceritalah kita FOMO bila macam mana. Explain secara detail. Kenapa logik untuk aku ada masalah tu? Mestilah aku FOMO. Sebab aku takut kalau aku tak entry, harga dah terlepas. Okay. Nampak? Yang ketiga, explain kenapa sebenarnya logik kita dalam step 2 tu ada flaw. So step 2 ni logik, kenapa logik tu kita rasa macam tu? Mungkin sekarang kita rasa benda tu salah. Tapi kita cuba ingat balik. Masa kita rasa FOMO tu, kenapa kita rasa masa tu logik je untuk kita rasa FOMO? Kita rasa justified. Memang kita kena di FOMO. Kalau tak terbanglah harga. Macam tu. So kita explain, nombor 2. Nombor 3. Sekarang kita step back a bit dan fikir balik. Explain. Actually, apakah flaw di sebalik logik kita dalam step 2? Kita FOMO sebab takut harga akan terbang tak datang balik. Tapi, bila kita fikir balik, apa flaw dia adalah tak semestinya harga kalau terlepas, dia semua terbang. Ada je harga lepas terbang, dia pull back balik. Okay, step 3. Step 4. Apakah hujah untuk ribat flaw logik kita tu? Ataupun senang cerita, apa yang sepatutnya kita buat? Sepatutnya, kita tahu dah harga, actually harga bila terbang, tak semua akan terbang, tak kembali. Akan ada harga yang pull back balik. So, sepatutnya kita kena sabar. Tak boleh FOMO, kita kena sabar dan tunggu harga pull back. Okay. Nombor 5. Kenapa? Kita go deep lagi. Explain. Ini masa tu kita introspect diri kita. Kita nak betulkan logik dalam minda kita. Kita nak kuatkan logik tu. 5. Kenapa step 4 kita ni betul? Step 4, aku betul, kita kena tunggu pullback sebab bila kita tunggu pullback, kita lebih low risk. Kita tak terdedah dengan overexpose kat market. Kita boleh tunggu price datang dekat the best price. So, itu contoh. Step 5. Yang kita explain lagi lah. Cuba explain sepanjang mungkin. Okay? So, ini contoh bila saya elaborate. Kita elaborate balik lah. Contoh langkah 1 kan. Saya elaborate sikit. Macam mana korang nak faham. Tuliskan dengan terperinci. Explain. Macam korang cerita kat kawan. Masalah korang tu. Kalau ada buat mapping. Ini mapping ni from previous webinar punya sharing lah. Boleh guna untuk detailkan lagi. Tambah sikit extra detail. Contoh. Korang start FOMO. Sebab sebenarnya ada reason lain. Sebab ada benda baru dalam kehidupan korang. Mungkin baru kahwin, dapat anak, korang tengah stres. Sebelum ni kalau tunggu je terlepas. Sebab busy dengan anak apa semua. So sekarang korang tak nak takut terlepas, korang FOMO. So cuba gali sedalam tu. Macam mana boleh terjadi benda ni? Step 2 tadi, terangkan kenapa masalah ni make sense untuk korang. Korang ceritalah kenapa. Fikirkan secara logik. Okay. Step 3, kita kena lawan perasaan asal kita tadi. Apa flaw kita, reasoning tu. Step 4, solution dia apa. Apa argument kita. Step 5, reaffirmation. Okay. Mungkin boleh screenshot yang bahagian ni. Mungkin ada boleh share kat group. Sebab kita ada praktikal. Okay, sebelum habis kita ada praktikal. Okay, dah screenshot. Saya assume dah screenshot Okay, kalau belum nanti beritahu. Boleh share kat group Telegram tu untuk tengok ataupun dekat chat ni. Betul, cara reprogram otak kita, yes. Cara reprogram otak dan actually a structured way untuk kita nampak masalah kita dan betulkan masalah kita. Macam tu. Dia sebenarnya sama je. Contoh kalau kita ambil application ni dalam technical analysis. Okay, kita sepatutnya kena beli dekat support. Okay, tapi kenapa aku tak beli dekat support? Contoh macam tu. Alright, okay. Tapi panjang pula. Okay, contoh aplikasi
Okay, ni saya tunjuk ke atas ni, dia punya ni kadang terlupa kan, saya tunjuk ke atas ni. Okay, first, contoh, tadi FOMO, ni contoh lain. Ceritakan masalah dengan detail, ni tak detail lah, tak detail saya bagi contoh ringkas dulu. Aku tak boleh nak terima big loss. Okay, ni masalah aku tak boleh terima big loss. Okay, kenapa logik untuk aku ada masalah ni? Biasanya strategi aku untung je bila aku follow. Kenapa aku kena ada big loss? Logik lah. Kita rasa benda tu masalah. Kita rasa kita tak sepatutnya ada big loss. Sebab biasanya aku follow strategi aku untung je. Tak rugi-rugi. Okay. Step 3. Kenapa ada flaw dalam logik kita? Step 2 tu. Bila aku cakap strategi aku ni untung je, seolah-olah imply aku tak akan dapat big loss. Seolah-olah macam it is a 100% win rate punya trading. Seolah-olah macam tu. So, itu flaw dia. Okay. Step 4. Apa hujah untuk ribat flawed logic kita? Aku kena belajar macam mana nak terima loss. So, itu sebenarnya logik kita, aku tak boleh ada big loss. Sebenarnya, kita kena belajar macam mana terima loss. Embrace feeling tu. Losses yang dapat, tapi kalau execution kita betul, actually okay. Kalau kita dah follow strategi kita perfectly, tapi kita masih lost, then it's okay. Tak ada masalah dengan benda tu. So, kenapa step 4 tu betul? Sebab kita explain lagi mendalam. Okay. Kita explain lagi mendalam, profitable strategy, of course akan ada losses. Dan kadang-kadang besar. Tapi edge kita punya edge, trading edge kita mesti dah ambil kira factor tu. So, sometimes our trading strategy ada win rate 30%. Tapi kita dah ambil kira factor tu, win rate kita mungkin win sikit, tapi setiap kali win besar. So, itu kita dah ambil kira. So, kalau tiba-tiba dapat big loss, itu adalah out of our system punya, out of our control. So, itu adalah step 5. So, bila kita dah buat macam ni, kita dah ada satu mental health history, kita tahu dah, okay, setiap kali loss kita terjadi, ingat, tengok ni balik. Okay. Aku sebenarnya, aku kena accept big loss aku. Kita reaffirm balik feeling kita. Kita inject logic dalam diri kita. Tak, aku memang kena accept sebab ni, sebab ni. Kita dah tahu dah. Kita ada satu data, satu history, satu mental health history yang kita dah tulis secara clear dan rapi yang kita kena improve benda ni. So, eventually, bila kita ada semua benda ni dekat tangan kita, kalau kita kumpul macam file ke apa, ada list dia, we will learn from our mistake. Okay? Okay, now. Dah 9.40. Masa untuk kita buat practical sikit. Okay. So, ini mungkin lama sikit. Saya ada beri contoh kedua lagi. So, ini last. Dah nak habis. Masa untuk practical. Hantar analysis of our own mental health history. Buat daripada step 1 ke step 5. Hantar untuk kita bincangkan. Okay, so ini pun saya bagi masa maybe 5 minutes. 5 to 6 minit. Tak boleh lama sangat. Lepas tu kita buat Q&A lah. Okay? Alright. Dok, mungkin Dok boleh pergi balik ke slide yang tadi tu. Yang, ni betul. Ya. Alright, okay. Ni. Mungkin boleh pause sekejap lah kat sini. Boleh? Boleh share kat group bila dah buat. So the ideal way, the ideal things to do, okay, sambil korang buat So the ideal things to do adalah untuk setiap masalah kita dalam SEA Game kita nanti yang kita akan listkan, kita buat setiap tu ada mental health history kita. So kita akan ada list of mental health history yang mana kita tahu ada emosi ni actually tak boleh macam ni. Ada macam ni, tak boleh macam ni. Kita tahu dah. Dan bila benda tu ada depan mata,
dia lebih bagus untuk kita. Dia jangan semua letak dekat mental notes. Dia kena ada satu physical notes yang kita nampak. Barulah kita boleh sentiasa remind diri kita balik-balik. Okay, nampak Wan Noreha is typing dekat group. Nak tengok? Masa sikit ya. Wan Noreha and Myra is typing. Saya harap typing ni tunjuk ni lah. Tunjuk jawapan eh. Kita bagi masa lagi 2-3 minit. 2-3 minit eh. Lepas ni kita kena, Tuan Reza akan prepare lagu. Kita prepare lagu. Kita practical, kita pasal lagu sikit Tuan Reza. Itulah, boleh-boleh nanti kita buat. Alright. Ataupun mungkin Tuan Reza boleh nyanyi. Kita hiburkan sambil lah. Nyanyi takut nanti semua tidur pula. Tak, terjaga. Terjaga. Saya pasang lagu lah. Sambil semua berfikir sikit. Kita bagi lagi 1-2 minit. Alright, okay. Masih kat Wan Noreha. Step 1, aku tak pandai nak sharp and 3. Okay. So, okay. Tunggu sekejap eh. Ada satu. Yang lain boleh terus bagi. Alright, kita tengok contoh satu. So, step 1. Kak Wan Noreha kata, aku masih tak pandai nak sharp and 3. Yang kedua, sebab aku tak cukup fokus dan buat kajian. Okay. Sekejap cuba faham sikit. Okay, sebab aku tak cukup fokus dan buat kajian. Okay. Ketiga, step 3. Jelaskan kenapa logik kita dalam step 2 ni ada flaw. Kenapa ada flaw? Okay, ini mungkin nak perbaiki. Nombor 2 tu macam betul. Okay. Nombor 3, apa flaw dalam logik kita dalam step 2? Aku tak cukup fokus dan buat kajian. Sebab aku masih, ini macam cerita balik kenapa step 2 pula. Sebab aku masih ada kerja hakiki, masa tak cukup. Ataupun mungkin kita kena fikir, okay, ini mungkin kena go deep lagi. Sebab step 3 ni adalah untuk explain kenapa logik kita dalam step 2 tu ada flaw. Isu dia mungkin bukan sebab tak cukup fokus dan bukan sebab tak cukup buat kajian. Adakah mungkin sebab lain? Go deep lagi. Kita nak tahu apa flaw dekat logik ni. Ataupun mungkin kat step 1 ni, aku tak pandai sharp and 3. Betul ke isu kita dekat sharp and 3? Okay, mungkin step 1 pun kita bincangkan balik lah. Apa masalah? Detailkan lagi. Aku tak pandai sharp and 3 ni macam mana? Cuba bagi detail. Dan jawapan step 2 tu mungkin tak cukup lagi. Okay, kemudian step 4. Apakah hujah untuk ribat float logik kita? Dekat step 2, aku tak cukup fokus dalam buat kajian, aku patut cari masa untuk buat kajian, fokus. Okay, step 4 ni betul. Step 3 je yang ada macam isu sikit. Cuba sebaik mungkin. Step 5. Step 5, kenapa step 4 kita ni betul? So, kenapa kita kena cari masa untuk buat kajian? Fokus.
So kita perlu fokus dan buat kajian untuk dapat lebih ilmu yang betul. Alright, good. So dekat bagi saya dekat step 3 ni dah nak kena, itu je nak kena perbaiki lagi. Okay, so kita dah faham lah jawapan kepada kenapa tak pandai nak sharp entry. Sebenarnya sebab tak ada masa untuk buat kajian, fokus. Tapi maybe ada lagi isu di sebalik sharp entry ni. Mungkin ada masalah lain. Tapi ini take time lah selepas ni untuk akak deep dive lagi. Deep dive lagi. Okay. Alright, kemudian ada Nur. Last kita tengok. Tengok next one. Okay. So, step 1. Takut sangat nak execute trade sedangkan analisis dah ada. Okay, so ini masalah dia. Step 2. So, step 2 apa ingat? Jelaskan kenapa logik itu kita ada masalah tu. Kenapa logik itu kita takut nak execute trade? Sebab takut dia pecah dan hit stop loss. Takut dia berlawan arah dari analisis, tak mampu nak tengok floating. Okay. Step 3. Okay, step 3, apa flaw di sebalik logik kita dekat step 2? Apa kelemahan dia? Macam kita nak, sebenarnya tak patut kita ada step 2 punya logik. So, itu dekat step 3. So, macam ni step 3 dia pun sama macam akak tadi. Sebab sebelum ni pernah jadi, price akan berlawan arah dari analisis sebenar, sebabkan tu mental jadi kacau dan susah nak execute. Okay, so sebenarnya, Akak Nur, yang ini adalah dalam step 2 juga. Ini macam cerita untuk step 2. Ini bukan step 3 lah. Step 3 dah masuk, kita kena betulkan logik kita dekat step 2. So, macam ni step 3 ni macam elaboration kepada step 2. So, ini sebenarnya masih dalam step 2. So, step 3 kita, patutnya kita explain kenapa kita patut untuk kita ada rasa macam ni. Kenapa patutnya kita tak payah takut dia pecah dah stop loss. So step 3 kita sepatutnya macam ni. Sepatutnya aku tak perlu pecah, tak perlu takut dia pecah dah stop loss sebab memang trading lumrahnya ada. Dia memang akan ada losses. Tapi apa yang patut aku buat adalah pastikan losses aku kecil. Dan aku kena letak stop loss. Okay, itu step 3. Apa hujah untuk ribat flop logik kita tadi? Okay, maksudnya ataupun apa macam kita nak mana tadi? Kita nak reaffirm balik langkah 4. Kita nak tambah lagi solution kita. Sepatutnya aku kena percaya dengan analisis saya. Analisis dah ada target lulusan TP, jadi kena stick dan percaya. Okay. Step 5. Apa guna saya belajar buat teknikal macam ni, sometimes jumpa analisis yang perfect, tapi kesudahannya saya tak follow pada analisis tu. So, kenapa step 4 ni betul? Sebab kita dah belajar, kita dah percaya, kita kena percaya. Tapi kalau kita tak follow, apa gunanya? Okay, good. So, again, step 3 lah yang isu sikit. Step 3, ini macam elaboration step 2. Ini pun sama. Step 3, elaboration step 2. So, step 3 kita kena lawan balik logik kita dekat step 2 tadi. Alright, okay, terima kasih Abang Huzaimi, Rizal yang dah share. Okay, so kita tengok contoh, 2 contoh ni. So, yang lain boleh terus buat. Okay, analisis masing-masing. Okay, cuba rajinkan ambil masa 5-10 minutes, fikir dalam diri kita, kenapa kita ada benda ni, masalah ni, dan tulis. Buat 1 sehari pun okey, buat 1 seminggu pun okey, asalkan buat. Akan ada progress, buat progress tu. Okay, so contoh yang kedua. Okay, aku lost faith dekat strategi aku. Bila aku lost faith. Aku mula lompat pergi teknik lain. Sebelum aku sempat nak masterkan teknik aku yang asal. Dekat semua market condition. Maksudnya, bila kita ada satu teknik, kita kena pastikan kita master teknik tu despite all market condition. Masa trending, masa sideways, masa ranging, kita kena tahu apa, macam mana kita nak adapt dengan teknik tu. Tapi tak sempat pun kita adapt, kita dah tukar teknik lain. Loss je, tukar teknik lain. Itu masalah kita sekarang, step 1, detail. Okay, ini contoh yang kita cerita dengan detail. Step 2. Kenapa logik kita untuk ada masalah ni? Kenapa bagi kita justified benda tu? Kalau aku fail dengan satu strategi, kenalah aku try strategi yang baru. Macam kehidupan kan macam tu. Kita cerita macam kita bercakap dengan kawan atau dengan diri kita. Aku tak ada masa nak buang dekat strategi yang tak okey. Sebab kita diajar dalam kehidupan ni, kalau kita guna teknik satu tak dapat buat kerja, dapat jadi, kita kena tukar teknik lain. Dalam kerja macam tu, masa belajar macam tu, contohnya. So, dalam trading pun kita buat benda yang sama. So, step 3. Kenapa sebenarnya step 2 ni salah? Step 2 ni salah. Tak boleh fikir macam tu. Itu step 3. Kalau aku selalu lompat strategi, setiap kali market berubah, macam mana bila aku nak master strategi tu? Aku akan terus stuck dekat stage awal strategi tu. Dan aku takkan jadi mencapai matlamat aku.
Matlamat aku nak master dalam trading. Tapi takkan capai lah sebab kita asyik berlompat strategi. Step 3. So step 4. Kita nak tambah lagi. Untuk jadi profesional, apa hujah nak ribat plot logik kita. Untuk jadi profesional, aku kena commit dengan satu strategi dan belajar untuk adapt strategi itu setiap kali makin berubah. Aku kena percaya dekat satu strategi dan fokus untuk fahami strength dan weakness strategi itu. So, kenapa step 4 kita ni betul? Bila aku dah jumpa strategi yang bagus dan nak cari lagi strategi lain, dia akan increasekan failure rate aku. Maksudnya aku akan makin gagal sebenarnya. Kalau aku dah jumpa yang bagus, aku cari lagi yang lain. Mungkin aku akan makin gagal. Compare dengan, kalau aku commit dengan strategi yang ada dan buat langkah untuk perbaiki strategi itu. Success rate aku akan makin meningkat. Okay? So, nampak? Ini contoh, saya tambah contoh lagi. Mungkin boleh screenshot. Nanti boleh screenshot dan untuk kita rujukan. Untuk kita buat macam mana. Okay. So, itu sahaja untuk webinar sharing saya pada malam ni. Minta maaf. Saya minta maaf atas sebarang kelemahan saya. And sekarang kita bolehlah open kepada Q&A. Okay, terima kasih.